Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 5 ingin membentangkan tajuk konsep pengajaran mikro dalam pendidikan abad ke-21. Okay, saya Abdul Latif Al-Amin bin Abdullah bersama kawan-kawan saya Razali Ali, Muhammad Razali Ali dan juga Nur Adilah Hanem akan membentangkan dan akan berkongsi tentang konsep pengajaran mikro dan dalam abad ke-21. Okey, tanpa kita berlengah lagi, izinkan saya untuk terus kepada konsep, iaitu permulaan kita adalah apa itu konsep pengajaran mikro. Okey, pengajaran mikro ini adalah teknik pengajaran yang memakan masa tidak melebihi 15 minit. Maksudnya dia memendekkan pengajaran itu. Okey, yang kedua, latihan pengajaran amali yang dipermudahkan dari aspek skop dan organisasi. Maksudnya tujuan pengajaran mikro ini adalah memudahkan guru dan juga murid dalam pembelajaran. Okey, yang ketiga, mikro bermaksud sesuatu yang kecil dan apabila dia dikaitkan dengan pengajaran, iaitu saiz kelas, masa dan kemahiran. Maksudnya mikro ini sendiri bermaksud sesuatu yang kecil, kan? Kalau kita cakap chip mikro, tu chip tu yang kecil, kan? So mikro ini bila dikaitkan dengan pengajaran dan pembelajaran, iaitu yang boleh kita maksudkan adalah saiz kelas, masa dan kemahiran mengajar tersebut. Okey. Seterusnya, pengajaran mikro ialah sesi yang hanya mengendalikan satu bahagian daripada keseluruhan pengajaran. Maksudnya, contohnya ada set induksi. Kat situ guru-guru dapat meningkatkan dan tahu cara-cara kaedah-kaedah pengajaran yang digunakan. Macam kita tahu, mikro ini juga merupakan satu pengajaran yang perlu dikuasai oleh guru. Contohnya guru-guru pelatih sebelum dia masuk ke sekolah yang sebenar dan menghadapi situasi yang sebenar. Okey, seterusnya saya pergi kepada pengertian pula. Apa pengertian pengajaran mikro ni? Okey, mengikut Michael J. Wallace, pengajaran mikro merupakan pengajaran yang dipermudahkan. Macam saya cakap tadi kat konsep, ia dimudahkan untuk siapa? Untuk guru dan juga pelajar. Contohnya dia menghadkan jumlah pelajar dalam kelas supaya pembelajaran itu sampai kepada murid. Okey, yang kedua, pengajaran mikro boleh diertikan suatu latihan pengajaran untuk mengetahui tahap penguasaan kemahiran mengajar guru. Itu kalau pelajar-pelajar atau mahasiswa-mahasiswa yang mengambil kursus pendidikan yang akan menjadi guru satu hari nanti, dia dikehendaki atau diwajibkan untuk mengambil pengajaran mikro supaya apa? Dia dapat mengetahui tahap penguasaan kemahiran mengajar guru. Macam mana tahap guru itu mengajar. Mikro ini menjadi satu subjek yang penting dalam mahasiswa yang mengambil pendidikan sebelum beliau masuk ke sekolah. Seterusnya, berpeluang mempraktikkan teori pengajaran dalam sesuatu situasi yang terkawal. Maksudnya, bila kita guna mikro ni, dia dapat mempraktikkan teori-teori pengajaran dalam sesuatu situasi yang terkawal dan dia dapat mengawal keadaan kelas tu. Maksudnya, keberkesanan seorang guru atau keberkesanan pengajaran dan pembelajaran itu dapat diukur oleh macam mana guru itu mengawal situasi dalam kelas. Dan kita perlu tahu bahawa kebiasaannya pengajaran ini hanya merumpu kepada suatu jenis kemahiran mengajar je. Kalau mengajar itu je. Jadi bila dengan mikro ni, dia dapat memvariasikan lagi bagaimana guru itu mengajar, bagaimana permulaan nak mengajar tu, bagaimana kena ada set induksi supaya dapat menarik minat pelajar terhadap pengajaran atau pembelajaran yang ingin disampaikan oleh guru. Okey. Hasil perbincangan ini bolehlah digunakan untuk memperbaiki dan mempertingkatkan lagi kemahiran yang telah dilaksanakan. So, bila guru itu menggunakan contohnya kaedah pelajaran ini, macam tak boleh ataupun tidak kena, dia dapat meningkatkan lagi. Dia menggunakan kaedah-kaedah yang lain. So, sebagai seorang guru,
pengajaran mikro ini merupakan satu aspek penting bagi mencapai keberhasilan guru itu, pembelajaran guru kepada anak murid. Okey, kita masuk kepada konsep. Terima kasih kepada saudara Abdul Latif. Okey, konsep di sini saya menerangkan tadi konsep tentang pengajaran mikro. Di sini adalah konsep merupakan apa itu pengajaran mikro. Okey, konsep sini yang saya nak terangkan ni ada 7. Okey, kita masuk pada isi yang pertama. Pengajaran mikro telah dipraktikkan secara meluas dalam latihan keguruan di seluruh dunia sejak diperkenalkan di Stanford University oleh Dwight W. Allen, Robert Bush dan Kim Romney di lewat tahun 1950-an. Maknanya pengajaran mikro ni telah diperkenalkan dan telah tersebar daripada seluruh dunia adalah berdasarkan daripada 3 orang tadi. Yang pertama Dwight W. Allen, lepas tu Robert Bush dan juga Kim Romney yang dimulakan pada di universiti iaitu Universiti Stanford. Universiti Stanford pada tahun 1950-an. Okey, yang kedua kita masuk kepada merupakan satu bentuk simulasi pengajaran yang boleh dilaksanakan untuk latihan guru-guru perkhidmatan. Dekat sini dia merupakan satu bentuk simulasi macam mana penyediaan kita untuk mengajar di sekolah. Sebab tu ia merupakan satu bentuk simulasi pengajaran yang boleh dilaksanakan untuk latihan kita sendiri sebagai pra-guru, pra-perkhidmatan. Okey. Yang ketiga ialah pengajaran mikro amat berkesan untuk membantu pelajar, guru ataupun guru menguasai kemahiran mengajar dalam situasi yang lebih tenang, kurang kompleks, terkawal dengan cara yang sistematik dan analytical. Jadi bila adanya pengajaran mikro ni, kita dapat membantu diri kita sebagai bakal guru untuk mengajar dengan dalam cara yang tenang, kurang kompleks, tidak ada bising, lebih senang lagi terkawal sebab kita sesama kawan kita mengajar kan. Lepas tu cara yang sistematik dan juga analytical. Okey, yang seterusnya yang keempat, dapat membantu pelajar menguasai kemahiran kaedah mengajar dan isi kandungan. Okey, dan yang keempat ni dapat membantu kita sendiri untuk menguasai kemahiran mengajar itu dengan kaedah mengajar dan apa yang ada dalam isi kandungan. Okey, kita pergi slide seterusnya. Okey, slide seterusnya yang ke nombor 5, kita baca. Okey, lebih berfokus kepada beberapa komponen kemahiran pengajar. Mengajar. Okey. Jadinya kita akan lebih fokus kepada kemahiran yang kita nak terapkan dalam pengajaran kita. Kita lebih fokus sebab tu adanya pengajaran mikro ini. Okey, yang keenam, secara umum pengajaran mikro melibatkan proses pengajaran, mengkaji dan membuat refleksi. Jadi pengajaran mikro ni melibatkan proses kita mengajar kan, cara kita untuk mengajar. Lepas tu kita mengkaji apa kesalahan kita dan membuat refleksi. Kita buat refleksi balik kat atas diri kita, apa yang perlu ditingkatkan sebelum kita betul-betul mengajar. Okey, yang ketujuh ni ialah proses pengajaran mikro melibatkan. Okey, dia ada dekat sini ada 1 2 3 4, 5 dan 6. Ada 6. Proses pengajaran mikro ni melibatkan ada 6 perkara ni. Okey, kita tengok yang pertama dekat bawah tu. Okey, yang pertama, jangka masa antara 5 hingga 10 minit atau lebih panjang. Macam kita pengajaran mikro kita buat dalam masa setengah jam. Dekat sini jangka masa untuk kita buat pengajaran mikro ni antara 15 minit ataupun lebih. Okey, yang kedua, kumpulan pelajar antara 3 hingga 4 orang boleh berubah. Okey, maksudnya kat sini dalam satu kelompok yang kita nak ngajar ni sama ada 3 ataupun 4 ataupun lebih. Dia boleh berubah ikut yang ada status kelas kita. Macam kelas kita ada 30 lebih, kita teruskan dalam 30 lebih itu. Okey, yang ketiga, pelajar sesama pelajar. Maksudnya saya pra-guru yang mengajar untuk membentang saya punya cara mengajar dan awak semua menjadi pelajar. Itulah pelajar sesama pelajar. Okey, yang keempat, pelajar dengan murid. Kita try dengan murid kan. Kalau kita ada beradik ke kat rumah,
kita try ada adik 2-3 orang, kita try mengajar, kita cuba mengajar. Okey, yang kelima, dalam membentuk klinik mikro ataupun makro. Maksudnya yang kelima ni kita membentuk diri kita ni, macam mana cara mengajar, macam mana kita nak mengajar, macam mana kita nak analisa pengajaran kita. Inilah klinik kita sebelum kita bersedia untuk mengajar yang betul. Okey, masuk yang keenam, penggunaan borang kemahiran mikro, maksudnya RPH ataupun sebagainya. Bila kita dah masuk ke alam pengajaran, ada pelbagai yang kita perlu buat untuk contohnya RPH, modul dan sebagainya. Okey. Okey, kita masuk kepada slide seterusnya, iaitu kemahiran yang menjadi fokus dalam pengajaran mikro. Okey, kemahiran yang kita perlu ada dalam fokus kita untuk pengajaran mikro tersebut. Okey, yang pertama kita mestilah ada. Okey, saya buat langkah-langkah ni kerana semua ni adalah merangkumi semua kita dalam pengajaran mikro. Okey, yang pertama tu saya letak kemahiran memulakan pengajaran, iaitu set induksi. Sebab tu adanya set induksi. Okey, yang kedua adalah kemahiran menyoal. Kita mesti adalah kemahiran menyoal pelajar. Cara kita untuk menyoal pelajar itu adalah kemahiran apa yang kita soal pelajar dapat, dan kita dapat intipati yang daripada kita yang ajar. Okey, seterusnya ialah kemahiran menerang. Okey, yang ketiga ni ialah kemahiran menerang. Cara kita menerang, kan? Cara kita menerang, macam mana cara kita untuk memberikan pelajar supaya apa penerangan kita itu dapat diterima. Kita kena ada kemahiran ni. Okey. Okey, yang seterusnya kemahiran menggunakan papan tulis. Kan? Kemahiran kita menggunakan papan tulis, macam mana kita nak untuk bagi isi pelajaran kita mudah difahami. Okey, yang seterusnya yang 1, 2, 3, 4, 5. Okey, yang kelima ialah kemahiran variasi ransangan. Macam mana kita nak merangsang seorang pelajar tu supaya lebih fokus untuk belajar. Macam dia ransangan dalam hati, dalam diri pelajar-pelajar untuk tahu apa yang kita nak ajar. Itulah kemahiran kita untuk merangsang pelajar itu supaya lebih ingin belajar. Okey, masuk yang ke-6, kemahiran menggunakan sumber seperti BBM, BBM yang kita guna, set induksi yang kita guna, itu adalah sumber-sumber yang ada dalam buku teks. Untuk kita tampilkan, kita kena ada kemahiran tersebut untuk mencapai objektif pengajaran mikro ni. Okey, yang seterusnya kemahiran pengukuhan. Bila adanya pengukuhan, untuk kita kukuhkan lagi isi pelajaran kita semasa PDPC, untuk meningkatkan lagi pengukuhan intipati pembelajaran yang kita ajar kepada pelajar. Okey, yang seterusnya kemahiran menutup pelajaran. Okey, kita kena ada kemahiran menutup pelajaran. Sebagaimana apa yang kita tengok, kan, kita punya pembentang mikro, adanya penutup pengajaran, bagaimana susul galuh dia, kan, kita ikut RPH. Benda ni semua yang saya tunjuk ni semua ada dalam RPH. Adanya set induksi, adanya soal menyoal, adanya konsep penerangan yang kita terangkan. Lepas tu adanya penggunaan papan putih jika kita menggunakan. Lepas tu adanya kemahiran variasi, kemahiran rangsangan. Jadi cara kita nak merangsang pelajar untuk lebih mengetahui sesuatu subjek. Okey, lepas tu kemahiran menggunakan sumber. Kita sendiri bagaimana kita ambil sumber daripada mana, kan? Lepas tu pengukuhan kita dah habis belajar, last sekali kita akan adanya pengukuhan untuk lebih meyakinkan pelajar. Lepas tu yang seterusnya adalah kemahiran menutup pengajaran. Okey, slide seterusnya saya akan tunjukkan tentang tujuan pengajaran mikro. Ini adalah yang terakhir. Okey, dekat sini ada 7 saya letak, iaitu kenapa ada tujuan pengajaran mikro tersebut. Okey, yang pertama kita tengok memberi peluang kepada guru mempraktik kemahiran mengajar dalam situasi terancang. Bukan terancang, terancang. Maksudnya kat sini kita sebagai sebelum menjadi guru, kita akan mempraktikkan kemahiran kita, mempraktikkan kemahiran kita yang kita ada, kita asal, kita
cuba teori-teori untuk diterapkan dalam kelas sebelum kita betul-betul mengajar di sekolah yang pelajar yang berbagai ragam. Jadi kat sini kita akan lebih terancang apa yang kita buat sebelum kita betul-betul mengajar. Okey, yang kedua, dapat mengamalkan teori dan konsep pengajaran dan pembelajaran yang dipelajari. Maksudnya sepanjang kita di universiti kan, kita belajar kaunseling, kita belajar reka bentuk, kita belajar akhlak dan tasawuf. Jadi kita dapat terapkan dalam sesi pengajaran mikro kita apa yang kita pelajari selama kita di universiti. Jadi dekat situ dapat meningkatkan daya PDPC yang lebih menarik. Okey, yang ketiga, membolehkan guru dapat menguasai kemahiran pengajaran dengan cepat melalui pengalaman yang menyeronokkan. Jadi bila kita ada pengalaman pengajaran mikro kita di universiti, jadi takkan dekat sekolah kita tak boleh buat. Bila kita betul-betul dah mengajar, kita dah praktikal, takkan betul-betul kita tak boleh buat sebab kita dah ada pengalaman cara mengajar. Kita cuma ikut susul galur yang kita telah buat di pengajaran mikro. Okey, yang keempat, melalui rakaman video, guru dapat membuat refleksi kelemahan dan kekuatan pengajaran yang berfokus. Jadi dekat sini dengan adanya evaluasi yang untuk macam komentar untuk setiap pembentang mikro, daripada situ kita tengok balik rakaman kita dapat target mana salah kita, mana lemah kita dalam sesi PDPC tersebut. Jadi kat situ kita boleh fokus. Okey, part kemahiran menyoal kita lemah, kita boleh fokus kat situ, kita kuatkan lagi. Jadi macam itu itulah pentingnya rakaman tersebut, rakaman semula untuk memperbaiki diri kita supaya lebih baik. Okey, yang kelima, dapat memperbaiki kelemahan dan mendapat bimbingan daripada pensyarah, penyelia atau rakan sekelas. Jadi daripada kita dapat memperbaiki kelemahan diri kita daripada komentar yang diberikan oleh rakan-rakan kita, pensyarah. Jadi dekat sini kita dapat improve diri kita untuk lebih mengajar dengan lebih baik. Macam kita tengok contoh Hadijah buat pembentangan mikro dengan sangat baik. Okey, itu kita. Jadi kita boleh terapkan diri kita pula untuk menjadi lebih baik dan sebagainya. Okey, yang keenam, mengurangkan ketegangan dan meningkatkan keyakinan guru untuk menghadapi situasi pengajaran yang sebenar. Okey, nampak tak? Jadi mengurangkan kita punya kegusaran, mengelakkan ketegangan apabila mengajar betul-betul di sekolah. Kita dapat meyakinkan diri kita boleh buat. Pengajaran mikro kita dah buat, tak mungkin bila masuk ke sekolah untuk praktikal kita tak boleh buat. Dekat situ kita boleh nampak. Jadi dekat situ kita boleh yakinkan diri kita dah pernah buat pengajaran mikro, tak mungkin dekat sekolah kita tak boleh buat. Okey, yang terakhir, yang ketujuh adalah dapat mengurangkan pelbagai masalah yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran. Jadi apabila kita dah buat segalanya, jadi kita dapat tahu masalah kita, apa yang kelemahan kita. Daripada situ kita boleh improve dengan pengajaran yang pembelajaran yang kita hadapi. Okey, di situ adalah tujuan pengajaran mikro. Okey, seterusnya kita pergi kepada topik pembelajaran abad ke-21. Okey, kita pergi kepada definisi pembelajaran abad ke-21, iaitu proses pembelajaran yang berpusatkan murid berteraskan elemen komunikasi, kolaboratif, pemikiran kritis, kreativiti serta aplikasi, nilai murni dan etika. Okey, menurut Bernard Berry 2011 menjelaskan bahawa pembelajaran abad ke-21 sebagai suatu bentuk pembelajaran yang memerlukan pelajar menguasai isi kandungan dan menghasilkan mensintesis dan menilai maklumat yang terdiri pada pelbagai mata pelajaran dan sumber yang luas dengan memahami dan menghormati budaya yang berbeza. Okey, seterusnya kita pergi kepada matlamat PAK 21, iaitu untuk mencapai matlamat PAK 21, kemahiran 4K digunakan dalam sesi pembelajaran dan pengajaran yang perlu diterapkan kepada pelajar
selaras dengan cabaran abad ke-21. Okey, iaitu pakainya iaitu komunikasi, kolaboratif, pemikiran kritis dan kreatif. Okey, kita pergi kepada komunikasi. Apa itu komunikasi? Komunikasi ni ialah bertukar pendapat dan maklumat dengan orang lain. Ia berlaku interaksi antara guru dan pelajar dan pelajar, serta pelajar dan bahan. Bahan itu tak kira sama ada secara lisan atau tidak secara lisan. Ia bertujuan untuk menyampaikan maklumat dan ilmu yang mereka faham kepada orang lain. Okey, bagi elemen komunikasi ini, ia dapat membantu para pelajar mahir dalam berkomunikasi dalam kehidupan seharian mereka. Okey, jika guru ni tidak memainkan peranannya dengan baik, maka komunikasi tidak akan berkesan dan tidak akan terhasil semasa proses pembelajaran berlangsung. Okey, seterusnya kita pergi kepada kolaboratif. Apa itu kolaboratif? Kolaboratif ini ialah apabila adanya kerjasama dan muafakat antara guru dan murid secara aktif dan secara menyeluruh, yang membolehkan pertukaran idea dan pandangan antara satu sama lain. Okey, kemahiran kolaboratif ini dapat membantu para pelajar mahir dalam berurusan dengan orang lain. Contoh dia, terdapat murid yang tidak suka membuat tugasan secara berkumpulan. Oleh itu, guru itu perlu menarik minat pelajar tersebut supaya mereka dapat melakukan kerja secara berkumpulan dengan baik, dengan suasana yang seronok dan gembira. Okey, bila pelajar itu seronok melakukan tugasan secara berkumpulan, dia secara tidak langsung dapat membantu murid tersebut meningkatkan pencapaian mereka dari semasa ke semasa. Okey, seterusnya kita pergi kepada pemikiran kritis. Apa itu pemikiran kritis? Dari sudut pandangan pendidikan, ialah apabila berlakunya penerkaan pemikiran untuk menilai satu idea secara logik dan rasional untuk membuat pertimbangan yang wajar dengan menggunakan alasan dan bukti yang munasabah. Dengan kemahiran ini dapat membantu para pelajar memberi galakan kepada murid dalam memberi idea dan pendapat mengikut topik yang dibincangkan. Pandangan yang tidak tersasar daripada topik perbincangan haruslah diterima oleh guru tersebut supaya murid-murid itu berasa selesa dan seronok untuk mengutarakan idea mereka. Okey, seterusnya, selain daripada elemen 4K sementara tadi, terdapat satu elemen yang kurang diterapkan dalam sesi PDP, iaitu N, iaitu elemen nilai. Apa itu nilai? Nilai itu ialah bermaksud murid menyedari aspek nilai murni yang dipelajari serta hubung kaitnya dengan kehidupan seharian. Dengan elemen nilai ini, murid boleh menyatakan nilai murni berdasarkan isi pembelajaran yang dipelajari dan aktiviti yang dilakukan. Okey, contohnya, guru boleh memberi penghargaan kepada para pelajar yang sentiasa menunjukkan nilai murni yang baik di dalam kelas semasa PDP sedang berlangsung atau ketika di luar waktu kelas. Okey, perkara ini boleh menjadikan satu galakan kepada para pelajar untuk bersama-sama mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian mereka. Oleh itu, guru-guru perlu kreatif dan kritis dalam mendidik murid-murid untuk menjadikan mereka seorang insan yang berguna dan berkualiti setelah tamat alam persekolahan mereka. Okey, seterusnya kita pergi kepada elemen-elemen pendidikan yang boleh diterapkan dalam kemahiran abad ke-21. Okey, first, flexibility dan keupayaan menyesuaikan diri, iaitu ia dapat membantu para pelajar untuk lebih cergas dan mesra dalam bergaul dengan orang lain apabila mereka berada dalam suasana yang
keadaan aman dan tenang. Kiranya macam suasana pembelajaran itu tenang dan mereka gembira untuk melakukan aktiviti seharian mereka. Okey, faham kan? Okey, seterusnya kita pergi kepada elemen berinisiatif dan mempunyai haluan diri, iaitu di mana pelajar tersebut dapat membuat pilihan dan keputusan yang sewajarnya yang dilakukan dalam capai. Okey, elemen yang kedua ialah elemen berinisiatif dan mempunyai haluan diri, di mana pelajar tersebut dapat membuat pilihan dan keputusan yang sewajarnya dilakukan oleh mereka dalam mencapai matlamat yang diinginkan. Contohnya, mereka nak dapat keputusan yang cemerlang, so dia perlu fikir apa tindakan yang harus dilakukan untuk ke arah kecemerlangan tersebut. Okey, seterusnya productivity dan accountability, iaitu dapat membantu para pelajar membentuk idea mereka sendiri, hipotesis, model, craft dan lain-lain dengan menggunakan ilmu-ilmu yang dipelajari serta pengalaman yang mereka peroleh. Dalam proses ini, ia dapat menilai produktiviti pelajar tersebut melalui kecekapan mereka dalam menyelesaikan suatu tugas dan masalah berdasarkan ilmu mereka, ilmu pengetahuan yang mereka dapat, yang mereka pelajari dan pengalaman yang mereka telah lalui. Okey, selain itu, ia dapat juga membantu para pelajar untuk lebih berdisiplin dalam melaksanakan tanggungjawab mereka sebagai seorang penuntut ilmu melalui budaya dan persekitaran pembelajaran yang aman dan harmoni. Okey, kita serahkan kepada pembentang seterusnya untuk membuat kesimpulan berdasarkan topik yang kita pelajari pada hari ini. Okey, seterusnya yang terakhir iaitu kesimpulan. Dekat sini saya nak menyimpulkan tentang iaitu pengajaran mikro ni, dia digunakan bagi mempelbagaikan teknik-teknik atau kemahiran dalam pengajaran yang membolehkan guru pelatih seperti kita ni yang bakal menjadi guru yang menguasai serta mempraktikkan sehingga masuk ke alam yang sebenar. Kita dapat praktikkan apa yang kita belajar di sepanjang universiti kan, sepanjang kita belajar di kuliah di kelas, kita dapat praktikkan sebelum kita betul-betul mengajar di sekolah. Okey tu, sebab tu lah setiap bakal guru yang ingin mengajar perlu ada kemahiran-kemahiran yang telah dibincangkan demi untuk menghasilkan pengajaran yang berkesan. Dekat sini kita perlu keluarkan, kita perlu kita perlu kuasai kemahiran-kemahiran yang ada untuk kita lebih pada proses pengajaran dan pengajaran tu kita dapat kuasai dengan sepenuhnya. Okey, seterusnya untuk abad ke-21 ni, dia adalah merupakan satu perubahan dan pengajaran yang berlaku mengikut peredaran zaman. Kerana pada PAK abad ke-21 ni, pendidikan abad ke-21 kita adalah berteraskan kepada murid. Mostly kita akan kebanyakan kita akan berteraskan kepada murid. Jadi di situ kita sesuai dengan kehendak global pada masa kini, tidak hanya guru yang menjalankan kerja, tetapi pada ada PAK 21 ni kita haruslah berpusatkan murid. Jadi dengan adanya pengajaran mikro yang berkesan kepada pendidikan abad ke-21 ni adalah merupakan tunjang kepada proses pengajaran dan pengajaran ni, pembelajaran dan pengajaran ni berlaku dengan seeloknya. Jadi berlaku dengan jayanya tanpa ada cacat celah. Okey, di sini saya di sini saja pembentangan keperluan kami. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.